A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 26. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 23, 24 dan 25. Pertama ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau perhati ataupun engkau merasa pelik kepada orang yang mereka diberi sebahagian kitab dan mereka juga diajak kepada kitab Allah supaya mereka berhukum dengan kitab Allah, tetapi mereka berpaling sebahagian daripada mereka dan hati mereka juga menolak kebenaran. Pengajaran daripada ayat 23. Pertama, bukan semua mereka yang diberi ilmu, diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmunya. Bukan semua orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmunya. Yang kedua, antara perkara ajaib di dunia, ialah mereka yang diberi ilmu dan dakwah kebenaran telah sampai kepada mereka, tapi mereka tetap menolak kebenaran yang datang daripada kitab pencipta mereka, iaitu Allah. Yang ketiga, hanya mereka yang ikhlas mencari ilmu sahaja yang akan diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengannya, bahkan mereka akan menyampaikan ilmu tersebut setelah diamalkan. Yang ketiga,
Yang keempat, sesiapa yang mendapat ilmu dan diajak kepada kitab Allah tetapi tetap menolak kebenaran, maka mereka adalah golongan yang tercela. Bahkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sesiapa yang mendapat ilmu daripada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beramal dengannya, mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Yang kelima, yang keenam, wajib berhukum hanya kepada kitab Allah dalam semua urusan kehidupan di dunia. Kerana tidak ada sesiapa yang layak membuat peraturan hidup melainkan hanya Allah sahaja. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Bukan semua orang-orang Yahudi menolak kebenaran. Bahkan ada sebahagian mereka yang beriman dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat 24. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Maksud dia demikian itulah bahawa sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang Yahudi, berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu sahaja. Dan pembohongan mereka telah menipu daya mereka dalam agama mereka. Pengajarannya yang pertama, berangan-angan dan bercita-cita tanpa usaha adalah sifat tercela dalam Islam. Yang kedua,
siapa yang suka berangan-angan dan merasakan dirinya adalah terbaik, mereka tertipu dengan diri sendiri dan mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, Yahudi dan Nasara beriman dengan hari akhirat. Tetapi iman mereka sedikit pun tidak memberi manfaat. Kerana iman mereka tidak disertai dengan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, kebaikan manusia kadang-kadang menipu daya mereka sendiri. Seperti mereka solat, seperti dengan solat, puasa dan haji, mereka merasakan mereka adalah orang yang selamat daripada neraka dan akan masuk syurga. Sedangkan semua amalan mereka tidak ada jaminan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berapa ramai orang yang beramal soleh tetapi akhirnya mereka hanya mendapat penat dan letih. Kerana amalan mereka terbatal. Sama ada tidak ikhlas kerana Allah atau kagum dengan kebaikan amalan mereka. Yang kelima, yang keenam, antara mereka yang tertipu dengan amalan mereka ialah orang yang selalu melakukan perkara bid'ah. Orang yang selalu melakukan perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah.
sedangkan mereka merasakan telah melakukan amalan yang baik. Okey, ayat seterusnya, ayat 25. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Maka bagaimana apabila kami telah mengumpulkan mereka pada hari yang sedikit pun tidak ada keraguan padanya, iaitu hari akhirat, dan setiap jiwa akan dibalaskan dengan sempurna setiap apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Pengajarannya, pertama, kebesaran dan apa ni? Ha? Hari akhirat. Nak kata hari akhirat agung. Kegurunan. Apa-apa je lah. Saya baca teks Arab ni. Apa tadi? Kebesaran dan kegurunan. Bolehlah kebesaran dan kehebatan hari akhirat yang menakutkan. Kerana semua makhluk Allah akan dihimpunkan di satu tempat dan di satu waktu. Untuk diadili dan dibalas dengan sempurna atas semua amalan mereka di dunia. Yang kedua, hari akhirat adalah benar dan tidak ada sedikit pun keraguan. Maka barang siapa yang kufur atau ragu-ragu terhadap hari kiamat, maka dia adalah kafir. Yang keempat, yang ketiga, semua amalan manusia di dunia akan dibalas di dunia, tetapi tidak akan dibalas dengan sempurna, melainkan di akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi pada hari akhirat. Ini poin yang sangat penting lah. Manusia apa saja dia buat kat dunia akan dibalas. Di mana? Kat dunia Allah dah balas. Sebab tu Allah kata di akhirat Allah akan lengkapkan. Makna Allah dah mula balas kat dunia, cuma tidak lengkap, kan?
Contoh orang beriman, kalau dia beriman, dia beramal soleh, apa balasannya dekat dunia? Nikmat? Tak takut dah? Itu orang beriman lah. Kita ada tak rasa tu. Kalau tak ada, kita belum beriman. Dia contoh kat dunia Allah dah balas kepada orang beriman. Ayat yang famous lah orang Melayu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah balas kat dunia apa dah? Yaj'al lahu makhraja. Apa dia? Allah buka jalan keluar daripada semua masalah. Itu balasan kat dunia. Kan? Dengan sebab dia bertakwa, Allah buka jalan keluar daripada semua masalah. Yang kedua, Allah bagi rezeki. Rezeki ni berapa K? Berapa K? 5K ke 10K ke? Berkeke. Bukan berkeke. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang tak terfikir. Berapa K? Kita tak terfikir pun. Itu bentuk balasan kat dunia. Walaupun nampak okey dah kan, selesai masalah, lepas tu dapat rezeki tak disangka, tapi sebenarnya belum lengkap, baru permulaan. Yang betul-betul lengkap ialah di akhirat. Dan balasan yang paling besar kat dunia apa dia? Balasan yang paling besar. Bila orang tak faham kan, dia banyak buang masa, buang umur, buang tenaga, cari benda yang remeh-temeh, yang kecil je. Sebenarnya ada balasan yang Allah sediakan untuk beriman masa kat dunia lagi. Balasan yang terbesar. Apa dia? Cinta Al-Quran. Macam mana tu? Sebenarnya balasan yang terbesar ialah, sebenarnya Allah balas dia akhirat dengan sempurna berdasarkan apa dia? Berdasarkan apa dia? Tapi berdasarkan amalan. Betul? Muhakasabat kan? Jadi balasan yang sempurna di akhirat berdasarkan amalan. Jadi nak dapat balasan yang terbaik kat dunia, mesti beramal. Dan nak beramal kena dapat apa? Hidayah Allah, ilmu dan hidayat. Makna balasan yang paling besar kat dunia apa dah? Ilmu dan hidayat yang membawa kepada kita beramal, dan kerana amal inilah Allah balas di akhirat dengan sempurna. Boleh faham? Susah tu. Berapa ramai yang cari ilmu, cari hidayat, nak beramal supaya Allah balas di atas amalan dia tu. Yang berlakunya banyak terbalik kan? Dia tinggal amalan untuk cari duit, untuk cari dunia. Akhirnya bila Allah nak balas di akhirat, amalan dia tak ada. Duit banyak, amalan tak ada. Boleh? Sebab tu cuba buka surah Muhammad ayat 17. Ada? Wallazina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ada kan? Okey, cuba terjemah. Tengok ni. Kalau kita faham ayat ni, kita dapat berapa ribu? Berapa K? Tak ternilai. Sebab dengan kita faham ni, hati kita akan lapang dan kita akan seronok dengan ibadat. Bila seronok ibadat,
ibadat kita semakin banyak tak? Bila ibadat kita semakin banyak, balasan kita lagi hebat tak di akhirat? Ya? Sebab Allah bagi balasan bukan berdasarkan simpanan duit kita yang banyak tak, tapi berdasarkan amalan yang terbaik. Jadi Allah kata, dan orang-orang yang ihtadau. Apa dia ihtadau? Mendapat hidayat. Bila orang tu mencari hidayat dan Allah bagi hidayat, apa Allah buat pada orang ni? Zadahum. Allah tambah. Allah tambah apa? Duit ke? Kesihatan ke apa dia? Hudan. Ini yang paling mahal. Allah tak tambah benda yang remeh-temeh. Duit ke apa kan? Tak. Jadi kalau manusia, dia bagi apa? Bonus. Kalau Allah bagi apa? Hidayat. Lagi kamu mencari hidayat, lagi dapat hidayat, lagi Allah tambah hidayat. Dan lepas tu Allah kata apa? Wa atahum. Dan Allah memberi kepada mereka taqwa. Oh. Semua orang cari takwa kan? Tapi kadang-kadang tak betul caranya. Akhirnya 50 tahun minta takwa, tak dapat takwa. Jadi cara nak dapat takwa, kalau ikut ayat ni, surah Muhammad ayat 17. Macam mana cara dia? Macam mana cara? Cari hidayat. Macam mana cara cari hidayat? Jangan macam mana? Cari kat mana? Kat office sulam dakwah lah. Sebab hidayat itu adalah dalam Al-Quran, hudan linnas. Mana-mana tempat tak ada buat Al-Quran, itulah sebenarnya tempat lubuk rezeki yang paling mahal, dunia dan akhirat. Okey? Kita tengok kan, Nabi Allah bagi apa? Nikmat yang paling besar. Yelah, daripada Quran tu apa hasilnya? Nabi kata apa? Dijadikan solat penyejuk hatiku. Nampak tak? Bila solat jadi penyejuk hati, Nabi solat sikit ke banyak? Subhanallah. Sampai bengkak kaki. Itu rezeki yang paling mahal yang Allah balas pada manusia yang beriman masa kat dunia lagi. Bila dia sejuk hati dengan ibadat, dengan solat, dengan zikir, dengan tadabbur Al-Quran, dia akan semakin banyak beramal. Maka balasan di akhirat lagi banyak. Tapi kalau dengan ibadat dia rasa sempit, dia rasa malas, rasa berat, habis. Sebenarnya Allah dah semakin sempit rezeki dia di akhirat besok. Boleh? Okey. Cukup. Kita sambut tadabbur. Okey, cerita ayat malam ni dia sebenarnya daripada ayat 1 surah Ali Imran sampai lebih kurang 80 lebih. Banyak cerita pasal orang Nasrani. Orang Nasrani ada dalam sepanjang 80 ayat lebih itu adalah sedikit cerita pasal Yahudi. Tapi keseluruhannya secara umum cerita pasal orang Nasrani. Apa akidah orang Nasrani? Apa fahaman sesat mereka? Iaitu Allah tiga. Tiga tu siapa? Allah satu. Yang kedua? Nabi Isa. Yang ketiga? Rohul Kudus. Jibril kan? Dia ada dua pendapat. Jadi ajaran sesat pun ada dua mazhab. Satu Allah, yang kedua Isa, yang ketiga Jibril. Satu lagi pendapat, satu Allah, yang kedua Isa, yang ketiga Maryam. Jadi ayat malam ni nak menafikan ataupun nak membuktikan bahawa pegangan orang Nasrani adalah jauh tersasar. Iaitu Allah nak cerita siapa Tuhan yang sebenar, apa sifat Tuhan yang sebenar. Kalau ada pada Nabi Isa, Tuhanlah. Kalau tak ada, bukan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Katakanlah, wahai Muhammad. Banyak tak sepanjang kita tadabbur, kita jumpa ayat bermula dengan qul.
Kan? Makna Allah perintah pada Nabi supaya dia sampai pada ialah dalam konteks zaman Nabi itu, ayat ni Allah perintah supaya dia sampai pada siapa? Pada musuh Yahudi, Nasrani, orang musyrikin Mekah, pada musuh. Kan? Kita kalau nak sampai, kadang-kadang nak sampai pada pakcik pun rasa gerung kan? Kalau nak sampai pada musuh, lagilah. Tapi Nabi sampai tak? Walaupun risikonya sangat berat. Itulah kita kena lagi cinta kepada Rasulullah. Sebab Nabi menjalankan amanah. Sebab dia jalankan amanah lah ayat tu sampai pada kita. Jadi saya nak ulang, saya nak sebut. Siapa yang mendakwa dia cinta Rasulullah, tapi tak sampaikan apa yang Nabi sampai pada umat manusia, cinta itu adalah dusta. Cinta dia apa dia? Sambut maulidur Rasul. Cinta dia apa dia? Selawat perdana. Yang Nabi cakap, yang Nabi sampaikan sampai Nabi di pulau diperangi, sepatah dia tak sampai pada orang. Itu bukan cinta Nabi. Cinta Nabi ialah buat apa yang Nabi buat. Bukan cinta Nabi buat yang kamu suka. Shot sendiri. SS. Cinta Nabi. Lepas tu perasan Nabi masuk dalam majlis dia. Kata syaitan yang masuk. Okey. Jadi Allah perintah pada Nabi, "Qul wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, Allahumma asal dia apa dah? Bila kita terjemah ada ya kan? Ada tak? Ya ni sebenarnya bahasa Arab, kalau bahasa Melayu? Saya silap ni, tak terjemah. Cuma tulis rumi je. Wahai Allah. Okey. Wahai dalam bahasa Arab apa dia? Ya. Kan? Sepatutnya kalau kita terjemah wahai Allah, ayat dia macam ni, ya Allah. Jadi ya Allah ni bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Tapi dalam Allahumma ada tak ya? Tak ada. Kenapa tak ada bila terjemah ada? Apa dia? Past tense present. Bukan. Itu fa'il, perbuatan. Ini bukan fa'il, ini isim. Dia sebenarnya asal Allahumma ialah ya Allah. Tapi dia buang ya ni, dia ganti dengan mim di akhir. Jadi Allahumma. Ya dibuang diganti dengan mim. Jadi Allahumma. Sebab tu terjemahannya ikut asal dia, iaitu ya Allah. Okey. Wahai Muhammad, bagi tahulah. Allahumma, wahai Allah, Malika. Malika ni apa dah? Pemilik. Dia ada dua bacaan kan? Satu, Malik. Yang kedua, Malik. Malikun. Yang surah Fatihah kan? Kita baca apa dah? Malik Yaumiddin ke? Malik Yaumiddin. Dua-dua boleh, tapi baca satu kan? Itu antara ilmu yang tak diamalkan. Dia boleh baca dia dua. Malik Yaumiddin, satu lagi Malik. Okey. Dua bacaan berbeza ni, makna dia berbeza tak? Berbeza tak? Jawab dia tak tahu, senang kan? Okey, Malik makna dia pemilik. Kalau Malik makna dia raja. Jadi apa faedah dua bacaan ni? Dua bacaan ni faedah ialah Allah nak bagi tahu bukan semua Malik pemilik dia adalah raja. Bukan semua raja dia pemilik. Faham? Tapi Allah dia raja, dia juga adalah pemilik. Ada tak pemilik yang bukan raja? Ada. Ada contoh? Kita lah, kita pemilik rumah tak? Kan? Tapi raja tak?
Bukan. Raja lah, dia raja, nama raja. Dan ada tak raja yang bukan pemilik? Raja je tapi tak milik apa-apa. Bukan Raja Gopal. Ha? Ada kan? Macam raja di UK kan? Dia tak memiliki apa-apa kan? Sebagai simbol. Jadi Allah nak bagi tahu, Raja Allah berbeza. Dia bukan raja sahaja, tapi dia memiliki segala-gala. Dan yang paling besar ialah Maliki Yaumiddin. Okey, di sini, Ya Allah, wahai Allah, Engkau adalah pemilik Al-Mulk. Kerajaan. Dia Al-Mulk ada 2-3 makna lah. Al-Mulk. Satu, Al-Mamluk. Yang kedua, At-Tadbir. Yang ketiga, At-Tasarruf. Mulk, pertama maksud dia ialah Mamluk. Apa makna Mamluk? Yang dimiliki. Jadi kalau ikut makna Mamluk ialah Allah pemilik semua yang dimiliki. Apa dia? Semua yang dimiliki, semua pemiliknya ialah Allah. Kan? Kita dimiliki, siapa pemilik? Allah. Harta kita dimiliki, siapa pemilik sebenar? Allah. Yang kedua, mulk mana? Tadbir. Raja yang memiliki pentadbiran segala benda. Yang ketiga, at-tasarruf makna ia memiliki segala tindakan. Allah nak buat apa, nak pecahkan bumi, nak letukkan gunung, semua dia adalah berkuasa. Okey. Dan kita terjemah kerajaan. Okeylah. Wahai Tuhan, wahai Allah, Engkau pemilik segala yang dimiliki, kemudian tu'ti. Engkau tu'ti apa dia? Memberi. Al-Mulk, kerajaan. Man tasha', siapa yang Engkau kehendaki. Allah boleh bagi saja ke? Boleh juga tarik. Dua-dua boleh. Sebab tu ayat tu, kalau tu'ti saja tak lengkap. Ada satu lagi. Wa tanzi'u. Dan tanzi'u apa dia? Engkau mencabut. Al-Mulk, kerajaan, mimman tasha', dari siapa yang Engkau kehendaki. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ayat ni pun rasa famous ni kan? Kan? Kalau saya baca orang Melayu boleh sambung ni. Apa dia? Oh, kalau pengajarannya apa? Pertama, Allah nak menafikan pegangan orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Jadi Allah beritahu, Allah suruh Nabi beritahu khususnya pada orang Nasrani, Allah boleh memberi kerajaan. Nabi Isa boleh bagi kerajaan. Pernah tak Nabi Isa bagi kerajaan pada sesiapa? Pernah tak ada. Kalau tak ada, bukan Tuhan lah. Allah boleh mencabut kerajaan daripada siapa saja. Pernah tak Nabi Isa mencabut kerajaan daripada sesiapa? Tak ada. Mana bukan Tuhan itu. Jelas tak beza? Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu bukan Nabi Isa saja. Bukan orang Nasrani saja. Semua umat manusia. Yang duk gila kerajaan, gila kuasa kan? Allah beritahu apa? Yang kamu dapat kuasa itu sebab apa? Allah bagi. Apa makna Allah bagi?
Apa dia? Allah? Allah boleh tarik. Satu lagi. Bila saya bagi pada Usama kereta, apa makna? Ha? Usama tak ada benda lah, saya bagi. Patut tak Usama bangga dengan kereta tu? Kecuali dia sendiri buat kereta ataupun dia sendiri usaha. Ini bila saya kata saya bagi menunjukkan Usama tu, tak ada apa, kenapa nak bangga saya bagi? Kamu hanya layak diberi, bukan layak memberi. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi kita, siapa ada kerajaan tu, jangan sombonglah. Sebab yang memberi dengan yang diberi, siapa lebih hebat? Kan? Tapi ramai tak bila ada kuasa, ada kerajaan, bodoh sombong. Kan? Ada berebut. Dan begitu juga Allah boleh cabut kerajaan bila-bila masa dan di mana-mana saja. Maka sentiasalah merendah diri. Jangan sombong. Sebab Allah boleh jatuhkan bila-bila masa. Ada tak contoh? Allah bagi kerajaan pada siapa dia nak dan Allah boleh cabut bila-bila masa. Ada contoh? Contoh dalam Quran lah dulu, bukan semasa. Contoh yang berkesan daripada Quran bukan Fir'aun. Besar tak kuasa dia? Besar. Lama tak dia berkuasa? Lama. Dan zalim tak Fir'aun? Ialah dia bunuh anak-anak Bani Israel, hidup-hidupkan, semula hidup-hidup. Dan apa ni? Apa lagi? Dia ada buat pilihan raya tak? Tak ada. Sampai dia tahap mengaku. Dia mengaku Tuhan. Buat apa pilihan raya kan? Mana ada 5 tahun sekali seumur hidup. Tapi akhirnya Allah cabut kerajaannya dengan apa? Lemas dalam benda yang paling lembut, iaitu air je. Dan yang mengalahkannya pula siapa? Siapa? Yang mengalahkan dengan izin Allah lah, yang mengalahkan Fir'aun, yang memiliki kerajaan yang besar, yang kuat, tentera yang Allah kata apa? Zul Autad, yang mempunyai pasak yang kuat, tentera yang hebat. Tapi yang mengalahkan dia adalah bekas anak angkat dia yang dia bagi makan. Siapa? Nabi Isa. Bagi makan, tengok-tengok, jatuhkan kerajaan. Mana Allah nak jatuhkan, tak payah ada hantar tentera yang hebat, bala kerajaan yang besar. Tak, anak angkat je. Boleh. Okey, lepas tu barulah bagi contoh semasa, kan? Bagi contoh. Kerajaan yang kita tengok dia naik pun terkejut, dia jatuh pun kita lagi terkejut. Apa? Alah, sebut je lah, dia tak ada kuasa dah sekarang. Naik sekejap kan, Allah tarik pun sekejap. Kerajaan Perak kan, berapa kali jatuh? Berapa kali naik? Kerajaan Johor. Betul? Sejarah dalam Malaysia, tak sampai 5 tahun, 3 orang menteri besar. Bukan? Siapa jatuhkan? Hamna ke Allah? Allah. Okey. Kemudian, wa tu'izzu, dan engkau tu'izzu memuliakan man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu, dan engkau menghina man tasya, siapa yang kehendaki. Okey. Yang bahagian ni pula apa maksud? Apa pengajaran dia? Bila Allah cerita, pastilah benda itu besar dan penting, kan? Tuhan ni Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia. Takkanlah nak cakap benda kosong. Jadi kita kena fikirlah apa mesej yang Allah nak sampaikan. Dan begitu juga Allah kata, kalau Quran diturun atas gunung, gunung boleh pecah. Kan? Bila faham ayat Allah.
Termasuklah ayat ni. Kalau kita faham, kita boleh rasa gerun. Selagi tak rasa gerun, jangan keluar daripada kelas ni. Apa yang Allah nak sampaikan? Manusia? Kat mana tu? Tu'izzu tu daripada perkataan apa? Al-izzah. Al-izzah, kemuliaan. Jadi Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Dengan cara apa Allah muliakan? Allah nak muliakan manusia dengan apa? Bukan. Itu Firaun Allah bagi tak pangkat kuasa. Tapi Allah muliakan, Allah hina? Bukan. Jadi pangkat kuasa bukan cara Allah memuliakan manusia. Allah muliakan manusia dengan iman dan amal. Kadang-kadang dia miskin je, tapi Allah nak muliakan, dia jadi hebat. Macam siapa ni? Abdullah bin Umi Maktum. Kan? Nabi berdepan dengan siapa ni? Pembesar-pembesar Quraisy, menteri dalam negeri, menteri pelancongan. Datang pula seorang yang miskin dan buta, Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Allah muliakan siapa ni? Antara pembesar dengan si miskin yang buta. Sebab apa Allah muliakan dia? Sebab dia ada sifat apa? Boleh sebut tak ciri-ciri yang Allah muliakan Abdullah bin Umi Maktum yang buta tu? Dia datang, yas'a wa huwa yakhsha. Dia datang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu daripada Rasulullah. Dia tak tunggu mimpi Dia pergi tanya Rasulullah sendiri. Yang kedua, dia takut pada Allah. Jadi inilah cara Allah muliakan manusia. Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta. Dia cari ilmu sungguh-sungguh, dan dengan ilmu tu dia takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah ialah orang yang betul-betul berilmu. Kan? Sebab tu lepas peristiwa tu, Nabi hormat dia. Setiap kali jumpa Abdullah bin Umi Maktum, Nabi kata apa? Ahlan bi man atabani Allahu. Selamat datang kepada orang yang kerana dialah Allah mencela aku ataupun Allah menegur aku. Dan bila Nabi keluar pergi berperang daripada luar kota Madinah, Nabi lantik dia menjadi pengganti Nabi di Madinah. Nabi mulia, Allah muliakan. Jadi Allah muliakan manusia dengan iman dan amal, bukan dengan pangkat, bukan dengan harta. Kalau dengan pangkat dan harta mulia, maka yang paling mulia Firaun, Qarun. Dan Allah menghina manusia dengan apa? Dengan maksiat. Bukan dengan mesti harta. Zulkarnain ada kerajaan, tapi Allah muliakan, Allah hina. Jadi Allah muliakan Zulkarnain sebab dengan kuasa ke dengan sebab iman? Iman. Okey. Jadi di sini juga Allah nak bagi tahu semua orang nak jadi mulia. Tapi ada nak mulia dengan harta, ada nak mulia dengan kuasa. Tapi sebenarnya semua salah. Kalau betul kamu nak mulia di sisi Allah, carilah ilmu. Carilah iman. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Ayat 8. Lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina. Ada? Walillahi. Ada? Tengah-tengah. Cuba terjemah. Ini sebenarnya kisah apa ni? Dalam satu peperangan, Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Jadi bila dia balik dulu, dia duduk kat pintu nak masuk kota Madinah. Dan dia kata apa? Ayat 10 ni. Wa yaqulu
Apa? Sebelum ni. Wa yaqulu la in raja'na. Orang munafik berkata, la in raja'na, sekiranya kami balik ke Madinah. Apa dia? La yakhrujanna. La yakhrujanna al-a'azzu minna minha al-azal. Ayat 8 juga. Kan? Jadi orang munafik kata apa? La yakhrujanna al-a'azzu, orang yang paling mulia akan mengeluarkan daripada kota Madinah orang yang paling hina. Siapa ni? Orang paling mulia. Dialah. Orang munafik rasa Abdullah bin Ubay, dia rasa dialah paling mulia. Dan siapa pula al-azallu, orang paling hina? Nabi Muhammad. Jadi dia kata Muhammad ni tak boleh masuk Madinah. Sebab apa? Dia paling hina. Dan aku ni orang paling mulia, akan halau Nabi keluar. Maka Allah jawab apa dengan ni? Hujung ayat tu. Walillahi, dan sebenarnya hanya milik Allah al-izzah, kemuliaan. Dan milik Rasulnya. Dan milik orang beriman. Kamu orang munafik, tak ada kemuliaan langsung. Jadi di sini Allah nak beritahu, kalau milik Allah kemuliaan, kalau kita nak mulia, cari siapa? Cari Allah. Kalau cari guru, kita akan hina. Sebab kemuliaan milik Allah. Siapa lagi? Milik Rasulullah. Kalau nak mulia, ikut sunnah Nabi. Siapa lagi? Kemuliaan milik siapa? Orang beriman. Jadi kalau nak mulia, jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mulialah dia. Walaupun masyarakat dia hina. Sebab itulah Nabi asalnya dihina tak oleh orang Mekah. Dihina tak oleh orang Taif. Kan? Tapi akhirnya Allah hina orang musyrikin Mekah dan Allah muliakan Nabi. Kan? Nabi balik semula kota Mekah dan Nabi buka kota Mekah. Dan Nabi berperang pula dengan orang Taif dalam peperangan Hunain. Orang Taif pula kalah. Tengok Allah terbalikkan. Sebab apa Allah bagi kemuliaan? Sebab Rasul adalah orang yang beriman. Jadi kalau siapa-siapa nak cari kemuliaan, satu je cara. Jadilah orang beriman. Walaupun kamu miskin harta. Okey, kemudian biyadika. Di tangan engkau al-khair, kebaikan. Ini pun sama, juga nak menafikan. Antaranya ialah nak menafikan pegangan orang Nasrani. Allah nak bagi tahu, Tuhan boleh memuliakan seseorang, dia boleh menghina. Nabi Isa boleh tak memuliakan seseorang? Tak boleh. Dan di tangan Allah sahaja, di tangan engkau, segala kebaikan. Di tangan engkau sahaja. Nabi Isa dia tak boleh bagi kebaikan pada orang. Maka dia bukan Tuhan lah. Dia adalah manusia biasa. Dan di sini juga Allah nak beritahu, kalau siapa saja nak kebaikan, kena buat apa? Cari Allah lah, sebab kebaikan hanya di mana. Kalau orang tu mendakwa dia ada 1000 kebaikan, bohong. Sebab ayat ni hanya mengatakan di tangan Allah sahaja. Okey. Boleh? Saya nak tanya, ini kebaikan, kejahatan? Kenapa Allah tak sebut biyadika al-khair wasyarr? Syarr kejahatan kan? Kenapa Allah sebut al-khair saja? Sepatut al-khair wasyarr. Saya nak tanya, kebaikan okeylah, kita setujulah di tangan Allah kan? Kejahatan adakah bukan di tangan Allah? Tangan Allah. Keburukan bukan di tangan Allah. Habis di tangan siapa? Syaitan.
Tangan Allah. Kenapa Allah tak sebut? Manusia buat pilihan. Tapi kejahatan tu di tangan siapa? Kita boleh tak nak bagi kejahatan pada orang? Tak boleh. Siapa yang boleh bagi kejahatan? Allah. Jadi kenapa Allah tak sebut? Biyadikal khair wa syarr. Apa dia? Betul, pilihan sendiri. Tapi di tangan siapa kejahatan tu? Di tangan Allah, kan? Kenapa Allah tak sebut? Pertama, dari segi adab. Dari segi adab kita dengan Allah, jangan kita sandarkan kejahatan kepada Allah. Kan? Adab. Satu. Yang kedua, sebenarnya dari sisi Allah tak ada satu pun kejahatan. Sebab semua Allah cipta adalah untuk kebaikan manusia. Contoh, syaitan jahat ke tak? Jahat kata syaitan? Tapi Allah cipta syaitan, banyak tak kebaikan kepada manusia? Cuba bayangkan, dunia ni tak ada syaitan, apa jadi? Semua ke masjid lagi? Orang buat ibadat main-main. Sebab apa? Tak ada cabaran. Tak ada ujian. Syaitan tak kacau. Kenapa solat lambat? Okey je, syaitan tak ada dah. Dengan sebab syaitan kita akan berlawan. Dengan sebab kita berlawan, pahala kita banyak tak? Banyak. Dengan sebab syaitan kita baca auzubillah, dapat tak pahala? Boleh? Dengan ummah menjadi hebat antara sebabnya, kenapa? Sebab syaitan lari. Betul? Apa lagi kejahatan? Allah cipta ular. Ular jahat ke baik? Ular bawa kejahatan ke baik kebaikan? Kejahatan. Tapi dia dari sisi Allah, sebenarnya ular tu baik untuk kita ataupun memang jahat untuk kita? Baik. Tak mungkin Allah buat sesuatu yang sia-sia ataupun memudaratkan kita, tak mungkin. Okey, apa kebaikan ular? Jangan sebut beg tangan. Selain daripada tu. Dia beg tangan untuk perempuan je, lelaki mana pakai? Selain daripada tu, apa dia kebaikan ular? Itu kebaikan untuk tikus. Kebaikan orang yang ada tikus lah. Rumah kita tak ada tikus, tak ada kebaikan untuk kita. Bila kita akan baca doa, bila kita akan cari Tuhan, bila ada keadaan yang menakutkan. Betul? Macam mana nak timbul keadaan menakutkan? Allah ceritalah benda-benda yang menakutkan kita. Ular, kalajengking kan? Bila dah takut dan tak ada orang boleh bantu, kita cari siapa? Allah. A'udzubillah. Sebab tu Allah kata apa? Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Dari apa? Kejahatan ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Dengan sebab kejahatan dia cipta, aku pun berlindung dengan Allah. Okey. Kemudian innaka, sesungguhnya engkau ala atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Okey, ayat ni biasa kita dengar kan? Tapi mungkin kita dengar dah biasa sangat, kita pun tak rasa apa-apa. Tapi bagi orang beriman, ayat ni sangat-sangat memberi kekuatan, sangat bagi motivasi pada orang beriman untuk sentiasa berfikiran positif. Apa dia? Bila Allah kata, atas setiap sesuatu Allah berkuasa. Mana ada tak sesuatu yang Allah tak boleh buat apa? Ada? Ada tak orang buta yang Allah boleh celakkan balik?
Jadi kalau kita yakin dengan ayat ni, kita tak akan ada putus asa dalam hidup. Ni benda ni tak mungkin. Macam mana kamu cakap tak mungkin? Sedangkan Allah kata, ala kulli syai'in qadir. Kita tak akan putus asa. Contohlah kalau kahwin kan, 10 tahun tak dapat anak. Kalau dia baca dan yakin ayat ni, dia tak akan putus asa. Senyum je. Ada setengah orang takut kan. Bila tak ada anak, takut. Takut apa? Oh, takut laki kahwin lain. Macam ada pengalaman je. Takut orang katakan, kenapa kamu usaha sungguh-sungguh supaya dapat anak? Takut orang kata, saya mandu kan. Saya dah bosan dengan seorang orang ni. Kalau boleh tak nak jumpa orang. Dia tak yakin padanya. Jadi akhirnya kita hidup kerana orang. Buat supaya dapat jawab seorang orang. Betul tak? Jadi kalau kita yakin ayat ni, tengoklah apa yang berlaku di zaman dahulu. Allah boleh panjang umur. Ashabul Kahfi berapa tahun? Dan dia pula panjang umur, dia makan apa? Dia makan apa? Tak makan apa-apa, tapi boleh panjang sampai 309 tahun. Kita makan apa-apa, berapa umur kita panjang? Serba makan, serba benda kita makan. Tapi umur kita 70-80. Sebab tu Nabi Musa kan, bila berdepan dengan tentera Firaun ratus ribu, depan dia laut, dia tenang tak? Kenapa dia tenang? Pengikut dia goyah dah. Tapi Nabi Isa tenang. Kenapa dia tenang? Apa yang memotivasikan Nabi Musa sehingga dia tenang? Ini ratusan ribu tentera Firaun akan bunuh dia. Kalau pergi ke depan, lemas. Macam mana dia boleh tenang? Dia bukan tengok laut, tapi dia tengok siapa? Pencipta laut. Kalau Allah boleh mencipta laut, Allah boleh tak keringkan laut tu? Kalau Allah mencipta semua Firaun dengan bala tentera, Allah boleh mati tak sekelip mata? Dia tak tengok Firaun, tapi dia tengok pencipta Firaun. Kan? Sebab tu dia tenang. Apa kata Firaun? Apa kata Nabi Musa? Bila pengikut dia ada goyah dah. Kena hafal ayat tu. Kalau jumpa Musa, baca ayat Nabi Musa baca ni. Kalla, kaum dia kata, inna lamudrakun, habislah. Kita akan ditangkap, dibunuh. Tapi kata Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i Rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Dengan tegas dia menafikan apa yang disebut oleh pengikut dia, iaitu semua akan ditangkap oleh Firaun. Nabi Musa kata tak. Kenapa tak? Inna, sesungguhnya bersama aku Rabbi, bersama aku Tuhan aku, sayahdini, akan menunjukkan jalan, dan Tuhan aku ala kulli syai'in qadir. Lepas dia Nabi Musa cakap, Allah kata apa? Pukul laut. Nabi ikut je, terbelah kan. Kita banyak baca kisah-kisah dalam Quran, tapi kadang-kadang kita bukan berdepan dengan laut, bukan berdepan dengan tentera Firaun. Kadang-kadang berdepan dengan COVID pun ramai yang bunuh diri, kan? Berdepan dengan kerja tak ada pun ramai yang bunuh diri. Itu belum ada Firaun tu. Okey, kemudian masa dah habis. Cukup setakat ni. Jadi yang bawah tu tengok je tulisan ayat. Kita baca buku 70 doa dan zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Doa yang ke-43. Muka surat 35. Doa yang ke-43 dan muka surat 35.
Doa mempermudahkan perkara yang sukar. Nabi ajar dah, Nabi tahu. Kadang-kadang benda tu bagi seseorang dia rasa sukar. Walaupun Allah dah bagi tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi antara doa supaya kerja kita yang sukar menjadi mudah ialah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maksudnya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang engkau permudahkan. Jadi semua yang mudah itu sebab Allah permudahkan. Dan engkau menjadikan kesedihan itu mudah sekiranya engkau kehendaki. Okey, boleh Cuma kadang-kadang orang kita lah, orang Melayu, dia suka baca doa. Dia suka sangat dengan doa-doa kan, terutama doa guru dia. Tapi syarat asas untuk mendapat benda yang lebih besar daripada yang dia minta tu tidak ada pada dirinya. Apa dia? Takwa. Kadang-kadang dia buka aurat tapi baca doa ni kan. Sedangkan Allah kata, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah menjadikan semua masalah dia ada jalan keluar. Itu paling asas sekali, bertakwa. Jangan kita buat dosa, lepas tu baca doa. Dan kita juga kena ingat antara amalan kita, antara sebab amalan kita diterima, termasuklah doa. Apa dia? Takwa juga. Allah kata dalam surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah Allah menerima amalan orang yang bertakwa. Innama, hanyalah Allah menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Makna apa? Kalau tak takwa, Allah tak terimalah. Okey, sama-sama kita hafal doa ni dan baca. 44. Doa penerima kepada pemberi harta. Siapa yang bagi harta pada kita, kita baca doa, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Hadis sahih Al-Bukhari. Semoga Allah memberkati dalam menguruskan keluargamu dan hartamu. Okey. Jadi mana lebih mahal? Orang yang bagi harta pada kita dengan kita bagi doa pada dia. Mana lebih mahal? Tapi siapa lebih suka? Yang dapat doa ke dapat harta? Tengok doa apa dia ni? Doa apa ni? Berkat harta kan? Kadang-kadang dengan sebab harta berkat tu, sikit cukup untuk ramai kan? Okey, kita tengok soalan. Ayat tadi daripada surah Al-Qasas, ayat berapa? Ini pasal cerita apa ni? Ada soalan daripada YouTube. Saya rasa adakah bacaan Malik dan Malik itu kedua ni cara bacaan Rasulullah? Ya. Soalan dia, bacaan dalam surah Al-Fatihah Malik. Ada dua qiraah, dua bacaan. Malik ada mad, Malik, satu lagi Malik. Dua-dua bacaan qiraah sab'ah yang sahih daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan Ustaz tentang kaedah cara-cara solat duduk. Ada banyak versi. Dia sebenarnya tidak ada satu hadis pun Nabi sebut sifat cara solat duduk. Yang ada hanya ada satu hadis bila seorang sahabat nama dia Imran bin Husain yang ada penyakit buasir.
Jadi bila ada penyakit tu mengganggu solat dia lah. Lalu dia bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ada penyakit ni, macam mana aku nak solat?" Dengar jawapan Nabi. Nabi kata, "Salli qa'iman." Solat berdiri. Nabi tak kata terus solat duduk. Sebab kamu sakit solat duduk. Tak. Nabi kata, "Salli qa'iman." Wajib kamu solat berdiri. Lepas tu baru Nabi cakap, "Fa illam tastati'." Kalau betul-betul tak mampu berdiri, fa qa'idah, solat duduk. Duduk macam mana? Nabi tak sebut. Kemudian fa illam tastati', kalau tak mampu duduk, fa ala jambin, baring. Baring macam mana? Nabi tak sebut. Kalau Nabi sebut, susah tak? Kalau tak boleh berdiri, duduk bersila. Sudah. Ada yang tak boleh duduk bersila. Macam mana ni? Pening tak? Itulah rahmat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah sebut dalam surah At-Taghabun, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mengikut kemampuan kamu. Kalau kamu rasa boleh duduk atas kerusi, tak boleh duduk bersila, sakit, duduk atas kerusi. Kalau duduk atas kerusi tak boleh, duduk bersila. Setakat mana yang kamu mampu dan ia membantu kamu untuk solat dengan khusyuk, maka silakan. Wallahu a'lam. Apakah amalan yang paling afdal kita lakukan bila direzekikan masuk ke Raudah? Apakah amalan yang paling afdal bila kita direzekikan masuk ke Raudah? Solat. Solat sunat. Solat sunat apa ni? Kalau kita baru masuk masjid, maka solat sunat Tahiyatul Masjid lah. Ataupun kalau kita dah solat duduk dalam masjid, kita pergi kat situ, kita solat. Solat sunat apa? Solat sunat mutlak. Kemudian berdoa. Kemudian berdoa. Itu je, tak ada amalan yang selain pada itu. Wallahu a'lam. Ustaz, jika seseorang menginfakkan semua hartanya sebelum meninggal, adakah dia tergolong dalam kumpulan orang miskin jika di akhirat? Kalau dia menginfakkan semua hartanya sebelum dia meninggal, jadi adakah dia dikira orang miskin di akhirat? Pertama, bila kita infak, Allah bagi berapa pahala? Kalau satu 700, dan digandakan lagi ad'afan katsirah, berkata pada setakat mana dia ikhlas, setakat mana dia sembunyi, lagi berganda. Itu baru bagi satu. Ini dia bagi semua harta dia masa dia hidup. Maka berapa banyak pahala dia? Lagi banyak dia bagi, bahkan dia bagi semua, lagi banyak pahala di akhirat. Kenapa? Orang miskin. Dia antara akan jadi jutawan di akhirat besok. Satu. Yang kedua, kalau dia miskin, maka bersyukurlah kepada Allah. Sebab yang paling ramai masuk syurga adalah orang miskin. Yang kedua, orang miskin dengan orang kaya, siapa yang masuk dulu? Orang miskin. Berapa jarak antara tempoh orang miskin masuk dengan tempoh orang kaya masuk? 500 tahun. Hadis sahih. Jadi bersyukurlah kalau betul-betul anda orang miskin. Kan? Biarlah miskin di dunia tapi jutawan di akhirat. Jangan jutawan kat dunia, miskin di akhirat. Wallahu a'lam. Ustaz, macam mana kita nak tangani isteri yang cemburu buta? Soalan dia, macam mana kita nak tangani isteri yang cemburu buta? Kenapa ada cemburu buta? Ada tak cemburu yang tak buta? Dia semua masalah manusia, termasuklah cemburu, dengki apa semua kan, tidak ada rawatan kecuali dengan Al-Quran. Kan Allah dah kata, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai rawatan, dan yang kedua sebagai rahmat. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Lil mu'minin. Jadi kalau kamu betul nak rawat apa saja penyakit termasuk cemburu buta, ialah jadilah orang beriman kepada Al-Quran.
Sebab Quran banyak sebutkan. Quran banyak sebut, antaranya ialah Allah kata, rezeki Allah dah tetapkan. Kenapa kamu nak dengki? Bila, contohlah, biasa isteri cemburu buta ni sebab apa? Sebab ada pengalaman. Ha? Sebab orang lelaki tak boleh cakap, ini hal perempuan ni. Perempuan kena cakap. Biasa perempuan cemburu buta sebab apa? Yang perempuan pun tak berani cakap sebab suami ada sebelah kan. Takut Azab berani sikit. Takut dimadukan kan. Okey. Kenapa dia takut dimadukan? Kalau suami dia kahwin, bukankah itu telah ditetapkan oleh Allah? Betul tak? Kalau suami nak, Allah tak takdirkan, ada 50 calon dan dia ada 50 juta pun tak jadi kahwin. Bila Allah tak izinkan. Tapi kalau Allah izinkan, suami pemandu lori je. Kan? Kereta pun tak ada. Tapi Allah izinkan. Jadi bila Allah dah takdirkan, Allah dah izinkan, tiba-tiba kita cemburu. Sebenarnya kita tak setuju dengan siapa? Tak setuju dengan siapa? Allah. Tak setuju dengan Allah. Ustaz silap cakap lah. Tak kena pada ustaz. Maaf kat saya pula. Tadi kata nak rawatan. Satu. Yang kedua. Sebenarnya, bila... susah lah, tak ada contoh lain. Dia bila bercakap tersekat kan. Bila suami kahwin lain kan. Kalau isteri cemburu, saya nak tanya dengan ikhlas. Kamu ni hamba Allah ke hamba suami? Kamu nak apa ni? Redha suami ke redha Allah? Kamu nak apa sebenarnya? Kalau kamu nak redha suami, hidup kamu akan hancur. Sebab suami kamu bukan Tuhan. Suami kamu tak boleh bagi apa-apa. Apatah lagi bila start je kamu mati, habis. Kamu akan menghadap Allah. Kan? Jadi, yang paling penting dalam hidup kita ialah Allah redha pada kita. Suami nak buat apa, tak penting. Yang penting Allah redha. Kalau kita nak suami setuju dengan kita, Allah tak setuju dengan kita, bahagia tak hidup? Benda simple aja, benda simple aja. Kan? Benda simple aja. Lagi pula kalau suami kita tak kahwinkan, sampai bila kita akan tetap bersama dia? Sehidup semati, sampai bila? Akhirnya sama ada kita mati dulu ataupun dia mati dulu. Dan akhirnya bila kita masuk kubur kan, suami masuk sekali tak duduk dalam kubur tu? Tak ada, jangan haraplah. Sebab itulah bila kita mati je, kita nak cari apa? Redha Allah. Tapi banyak dalam kehidupan kita, kita banyak tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Macam mana kita nak menghadapi Allah dalam kubur dan seterusnya di pada mahsyar. Saya bukan nak menggalakkan, jangan salah faham. Lepas ni semua kutuk saya kan. Tak, saya nak beritahu kadang-kadang kita ni tak boleh nak kawal nafsu kan, sampai kita hilang pertimbangan. Aku hidup untuk siapa ni? Aku hidup untuk siapa ni? Untuk suami aku ataupun untuk Allah? Kalau hidup untuk Allah, apa masalah kan? Aku nak redha Allah. Abang nak kahwin ke apa? Itu masalah abang. Yang abang berdosa, abang dengan Tuhan. Yang penting Allah tak murka pada saya. Wallahu a'lam. Wassalam. Ada seorang ustaz WhatsApp viral minta solat sunat hadiah pada seseorang yang baru meninggal dunia. Apa itu solat hadiah? Saya tak tahu. Ada soalan. Ada satu solat, nama dia solat sunat hadiah kepada orang yang baru meninggal. Dia kata dia tak pernah dengar. Sebenarnya Nabi pun tak pernah dengar solat tu. Bukan dia aja. Sahabat-sahabat pun tak pernah dengar tu. Itu adalah solat yang bid'ah. Bila orang tu mati, habis. Tanggungjawab dia dah habis. Kalau dia tak solat, dia akan tangguh di akhirat besok. Tak ada siapa boleh ganti solat yang ditinggalkan masa dia hidup. Jadi solat sunat hadiah tidak ada dalam Islam. Pakai serban dan jubah, cara Rasulullah macam mana Ustaz? Sekarang macam-macam bentuk.
Soalan dia, pakai jubah dan serban cara Rasulullah. Sebenarnya sebelum kita bincang cara Nabi pakai jubah dan serban, sebenarnya pakai jubah dan serban adakah sunnah Nabi? Yang pertama, sunnah ke tak? Kalau tak sunnah, tak payah bincanglah cara Nabi pakai serban kan? Sebab bukan sunnah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, serban dan jubah adalah sunnah Nabi. Alasannya apa? Nabi pakai. Pendapat yang kedua, serban dengan jubah bukan sunnah Nabi. Sebab itu adalah budaya Arab. Bahkan Nabi bukan pakai jubah, Nabi pakai apa saja pakaian yang diberi kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi pakai jenis seluar, kadang-kadang jubah. Sebab apa Nabi pakai jubah? Sebab memang orang Arab masa itu pakai jubah. Jangan haraplah Nabi pakai kain samping. Kan? Sebab itu pakaian orang Melayu. Serban pun sama. Ulama mengatakan serban tu bukan sunnah. Sebab apa? Sunnah ni ialah sesuatu yang Nabi buat dan Nabi suruh umat dia buat ataupun Nabi bagi tahu ada kelebihan tertentu. Itu baru sunnah. Contoh, bersiwak. Sunnah tak? Apa dalil sunnah? Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tak menyusahkan umat aku akan suruh umatku bersiwak. Bila Nabi suruh, sunnah. Satu Nabi buat, yang kedua Nabi suruh. Ataupun Nabi bagi tahu kelebihan. Apa lagi? Songkok kopiah, ulama khilaf. Ulama khilaf, sunnah ke ataupun tak. Sebab tidak ada dalil yang Nabi pakai, tapi tak ada dalil yang Nabi suruh. Tak ada dalil yang mengatakan pakai songkok, pakai kopiah, pahala lebih sekian-sekian. Yang ada orang selalu baca, pakai serban, solat pakai serban, lebih 70 kali ganda daripada solat tak pakai serban. Itu bukan hadis sahih. Itu bukan hadis sahih. Menguat tutup mulut, sunnah tak? Sunnah sebab Nabi beritahu. Bila menguat adalah tutup mulut. Sebab syaitan akan masuk sunnah. Adapun serban, jubah, tak ada satu pun hadis yang Nabi suruh. Tak ada satu pun hadis sahih yang Nabi beritahu kelebihan. Jadi ulama beza pendapat. Ada mengatakan itu kebiasaan ataupun adab pakaian orang Arab. Yang Nabi pakai apa yang orang Arab. Saya nak tanya, Abu Jahal pakai jubah tak? Pakai. Abu Jahal pakai serban tak? Pakai. Di Sudan serban dia berbeza kan? Orang Kristian pun pakai serban sebab itu pakaian budaya orang Sudan. Serban orang Oman lain, betul? Serban orang Mesir lain. Serban orang Emirat lain, Saudi lain. Sebab itu adalah budaya. Wallahu a'lam. Ustaz, yang tadi tu solat hadiah tak ada. Solat gaib ada. Solat ghaib tu apa maksud? Solat jenazah. Solat jenazah yang ghaib. Solat jenazah yang ghaib ada. Nabi pernah solat jenazah ghaib kepada An-Najasyi. Cuma ulama beza pendapat. Ada mengatakan kita boleh solat walaupun jenazah tu ghaib tu makna jenazah tidak ada di depan kita. Katalah mati kat UK ke US ke, boleh kita solat ghaib. Ada pendapat pertama kata boleh sebab Nabi pernah solat jenazah ghaib kepada Najasyi. Pendapat kedua kata tak boleh. Kecuali berlaku sebagaimana berlaku pada Najasyi. Apa dia? Pertama, Najasyi tak ada siapa yang solat pada dia. Sebab itulah Jibril bagi kepada Nabi, ada di Habsyah seorang mati dan tak ada orang solat. Maka Nabi pun solat sebab tak ada orang solat. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan boleh solat kalau ada orang solat. Tapi kalau yang meninggal tu adalah pembesar, orang yang ada jasa kepada Islam. Macam Najasyi, dia pembesar, dia ada jasa pada Islam. Dia akan bagi perlindungan kepada para sahabat yang berhijrahkan. Kalau orang macam tu, kalau dia mati jauh, boleh kita solat ghaib. Tapi kalau orang biasa je mati, jauh daripada kita dan tak ada apa-apa jasa kepada Islam, maka tak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan tahnik? Adakah itu adat orang Arab atau suruhan Nabi? Tak, tahnik ni mana masukkan manisan ke dalam
baby yang baru lahir. Itu adalah sunnah Nabi, ada hadis sahih. Cuma biasa orang Melayu buat tak bertepatan dengan sunnah. Dari segi apa? Masa. Kalau ikut sunnah Nabi, bila ditahnikkan? Sebaik-baik saja dilahirkan. Okey, ikut sunnah orang Melayu, bila dia tahnik anak dia ataupun cucu dia? Kadang-kadang seminggu kawan tu dah makan 1 kilo gula dah. Dia sepatutnya sebelum masuk apa-apa lagi, itulah disunatkan masuk manisan sama ada kurma ataupun apa-apa je. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh saya bertanya antara tajwid dengan tadabbur yang mana lebih penting? Sebab banyak orang mengikuti gerakan tajwid membaca tapi tidak tahu makna. Mohon syarahan. Di soalan antara belajar tajwid dengan tadabbur mana lebih penting? Baca, okey. Jawapan dia, baca Quran bertajwid hukumnya wajib. Bahkan ulama sepakat, baca Quran dengan betul tajwidnya, makhrajnya, hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang wajib baca dengan betul. Kalau dia baca salah, tajwidnya, makhrajnya, sebab dia tak belajar, berdosa. Tapi kalau proses dia belajar, sedang belajar, sambil tu dia baca salah, sambil tu dia betulkan, tak berdosa. Bahkan dapat 2 pahala. Okey. Tadabbur pula. Tadabbur hukumnya adalah lebih wajib daripada tajwid. Sebab tadabbur Al-Quran, Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk kan? Sebagai panduan. Untuk pandu kita supaya kena Allah, supaya cinta pada Allah, taat pada Allah dan supaya kita ke syurga. Maka antara tajwid dengan tadabbur, dua-dua wajib. Tapi tadabbur 10 kali wajib. Sebab dia akan pandu kita ke syurga. Berapa ramai yang baca Quran dengan betul tajwid, suaranya sedap tapi tak ikut ajaran Al-Quran, masuk neraka. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang menjadikan Quran depan dia, iaitu dia follow, dia ikut ajaran Al-Quran, Quran akan bawa dia, pimpin dia sampai ke syurga. Siapa jadikan Quran di belakang dia, tajwid dia betul, taranum dia nombor 1, musabaqah Johan setiap tahun, tapi dia tak ikut ajaran Al-Quran, Quran akan heret dia masuk neraka. Hadis sahih. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita bolehkah tak untuk macam minta doa pada sanak saudara, kawan-kawan atas musibah kita, macam kita minta tolong doakan. Okey, kita minta doa, kita minta daripada seseorang, contoh yang soleh lah, supaya doakan untuk kita. Soalan dia boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Pernah Nabi bagi tahu ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisap, kan? Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, doalah supaya aku termasuk. Dia minta pada Nabi. Nabi pun berdoa dan Nabi kata, anta minhum, kamu salah seorang daripada tu. Seorang lagi minta, Nabi kata, Uqasyah telah mendalui kamu. Mungkin orang tu tak layak, wallahualam. Okey? Jadi boleh kita minta orang yang soleh untuk berdoa pada kita. Tetapi yang terbaiknya, kata ulama, yang terbaiknya ialah jangan minta pada sesiapa. Sebab yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, apa ciri-ciri istimewa mereka? Apa dia? Dia tak bergantung pada orang langsung, walaupun dalam bab berdoa. Jadi saya nak pesan, orang Melayu ni suka sangat, sikit-sikit tolong doa saya. Pergi Mekah, tolong doa saya. Bila sakit, tolong doa saya. Bila naik rumah baru, tolong doa saya. Kan? Bila buat makan, suruh anak yatim, tolong doa kami. Sebenarnya bukan salah, tapi mengurangkan kebergantungan kita kepada Allah. Nabi mengajar para sahabat supaya hanya bergantung pada Allah, termasuk dalam bab doa, kamu minta terus kepada Allah. Kan Allah dah bagi tahu, ud'uni, terus doa kepada aku. Allah tak kata minta pada orang soleh, orang ketiga kan. Terus minta pada aku dan Allah bagi jaminan, astajib, aku akan perkenalkan. Begitu juga Allah dalam hadis kursi, 1/3 malam kan Allah turun. Allah cakap, mana ni orang yang ada hajat, mintalah ketika ini 1/3 malam, aku akan perkenalkan. Siapa ni? Kamu sendirilah yang mempunyai hajat. Jangan pakai orang ketiga. Jadi jangan biasakan minta orang tolong berdoa pada kita. Jangan biasakan. Minta maaf, saya sendiri
Saya tak pernah sebut pada orang tolong doa pada saya. Sebab apa? Saya rasa malu. Kenapa aku tak boleh direct pada Allah? Aku ada masalah ke dengan Tuhan. Kan? Kenapa aku nak bergantung pada orang soleh? Sebab aku tak salah. Kalau aku tak salah, jadikan diri aku soleh. Sampai bila aku nak bergantung pada orang, kan? Betul tak? Dan Allah terima doa ni bukan mesti daripada orang soleh. Kadang-kadang Nabi kata apa? Fajtahidu fi doa. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Maknanya kalau kamu betul-betul ikhlas, betul-betul bersungguh-sungguh, Allah akan makbulkan doa kamu. Walaupun kamu bukan orang yang soleh. Wallahu a'lam. Okey, cukup apa? Kita jumpa lagi tahun depan. Mulai besok kita cuti, kelas kita cuti. Cuti akhir tahun. InsyaAllah saya bercuti sampai hujung tahun lah. Nanti untuk kelas baru, bila akan mulakan kita akan maklumkan. Kemudian insyaAllah. Dan kita, ada lagi? Tak ada. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم